Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam yang penuh dengan tanah yang penuh dengan keberkatan daripada Masjidil Haram pada Masjidil Aqsa yang diberkati padanya tersebut dengan tujuan untuk memperlihatkan ayat-ayat kami. Sesungguhnya dia, yakni Allah, Maha innahu huwas sami'ul basir. Dia Maha mendengar dan juga Maha melihat segala tingkah laku yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Terima kasih pada imam, pengurusi dan ahliatan kuasa Masjid Al-Muttaqin, alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas pemilihan yang Allah telah pilih kita pada malam ini untuk datang bertamu dalam rumah Allah saat mana orang lain semua tak dapat datang, tapi kita dipilih oleh Allah untuk datang bagi meraihkan ataupun bagi mengingati satu peristiwa yang besar yang berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sempena dengan kedatangan dalam bulan Rejab yang kita berada ini yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Syukurnya pada Allah, di saat mana kita sambut ini merupakan masa yang tak pernah terjadi sebelum daripada ini dalam negara kita ini, iaitu berlakunya ujian yang besar juga pada kita pada saat ini yang disebut dengan ujian COVID. Tak pernah dalam sejarah bumi Malaysia kita ini Allah matikan manusia dengan satu jenis penyakit, mati seramai lebih kurang 32,000 nyawa yang mati semenjak daripada berlakunya COVID ini. Yang saya nak sebutnya syukurnya sangat, dalam jumlah yang mati 32,000 tersebut, nama kita tak tersenarai dalam jumlah tersebut. Allah bagi lagi peluang untuk kita datang pada malam ini, disebabkan mungkin saja kerana doa kita pada tahun lepas yang kita berdoa, Allah mustajabkan doa kita agar Allah mengembalikan balik kita ke dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan pada tahun ini. Allah mustajab doa kita. Kita pun tahu ramai di kalangan saudara-saudara kita, anak beranak kita, keluarga kita yang mati dalam tempoh sebegini, tapi Allah Dia panjangkan umur kita sampai kita berjaya memasuki 3 bulan yang besar ini, bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kalaulah Allah bagi peluang pada kita, kalau sekiranya kita berpeluang satu saat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu,
kita hidup di zaman Rasulullah itu, tentu kita boleh melihat bagaimana cerianya wajah Rasulullah saat ini. Sukanya Rasulullah dengan kehadiran bulan Rejab. Sukanya Rasulullah dengan bulan Rejab ini, sampai terkeluar daripada mulut Rasulullah bacaan doa yang diulang dan diulang oleh Rasulullah. Rasulullah ulang bila masuk saja dalam bulan Rejab ini, Rasulullah baca doa, Allahumma barik li bi syahri Rejab, wa barik li bi syahri Sya'ban, wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan ya Allah. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah lah. Rasulullah sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni ya Allah, maka pilihlah kematian aku setelah mana aku berjaya memasuki bulan Ramadan ya Allah. Ini doa Rasulullah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah ya Allah. Raya tu yang besar punya kita. Bahkan orang kita pun dah mula sibuk bercakap, tahun ni boleh beraya ke tak boleh beraya. Kita dah sibuk bercakap tentang hari raya. Kita tak bercakap tentang bulan Ramadan. Jarang orang kita nak sebut tentang Ramadan. Cuma kalau para hadirin sekalian perhati balik, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk saja dalam 3 bulan ini, Rasulullah ulang dan ulang baca doa ini. Kita tak berjumpa dalam bulan lain Rasulullah baca doa 3 bulan terus. Rasulullah masuk juga dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Tapi tak ada doa untuk nak masuk bulan Rabiul Awal ataupun masuk bulan Zulhijjah, bulan 12 dalam kalender Islam. Bulan itu kan bulan Hari Raya Aidil Adha. Tapi tak ada doa khusus yang Rasulullah baca untuk bulan Zulhijjah. Tapi bila sebut saja tentang Rejab, Sya'ban dan Ramadan ini, Rasulullah gabung terus satu doa. Start daripada bulan Rejab je, Rasulullah baca doa, ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban, panjangkanlah umur aku ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan ya Allah. Kenapa beria sangat Rasulullah dengan 3 bulan ini? Saya nak sebut dengan yang ni dahulu sebelum saya nak jawab tentang Isra' Mi'raj yang kita nak sambut ini sendiri. Para hadirin sekalian, ulama-ulama disebut kerana Allah dia nak tunjuk sayangnya dia pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bila dia nak tunjuk sayang pada umat Muhammad, Allah anugerahkan kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan yang tidak dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dahulu dia kenal bulan ini ada 4 bulan je yang masyhur, yang Allah cerita dalam Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah sebut demikian. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah jadikan 12 bulan untuk menggenapkan setahun untuk kita lalui. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan haram ni bulan apa? Bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ramadan tidak dikenali. Bila dikenali Ramadan? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah, Allah lonjakkan bulan Ramadan, dihadiahkan pada umat Muhammad. Kita tanya kenapa Allah nak bagi pada kita Ramadan? Jawabnya kerana umur kita tidak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Bila panjang masa mereka hidup, tentu banyak pahala yang mereka buat dibandingkan dengan umur umat Muhammad. Umur kita ni tak sepanjang umur umat terdahulu. Umat-umat dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Nuh AS sampai 950 tahun lebih hidup Nabi Nuh AS. Kalau kita baca dalam kitab
Nabi Adam alaihissalam sampai 1000 tahun lebih. Baca lagi dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad, dia sebut Nabi Ibrahim alaihissalam dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena gaya. Nabi-nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Manakala sampai umur umat Muhammad, Allah pendek dia. A'maru ummati baina 60 wa 70. Rasulullah sebut, umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun je. 60 tahun hingga 70 tahun ni banyak ke amalan kita? Tuan-tuan tak rasa malu ke? Kalau kita ada umur 60 tahun, 70 tahun, kita nak minta syurga Firdaus Allah. Amalan apa yang kita jangka kita ada? Tuan-tuan ada duit RM60, RM70, tuan-tuan tak rasa malu ke nak masuk dalam hotel 5 bintang? Tu hotel dunia, kita rasa malu dah. Mana boleh masuk RM60, RM70. Bayangkan dalam hidup kita ni 60 tahun hingga 70 tahun, amalan apa yang kita ada? Yang jangka-jangka bila kita berdiri di hadapan Allah, kita nak sebut pada Allah, ya Allah, amalan ini aku nak minta syurga Firdaus kamu ya Allah. Tak malu ke kita rasa demikian? Katakanlah kita hidup 70 tahun lah. Saya hidup, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu boleh hidup sampai 70 tahun. Hidup kita ni 70 tahun pun kita terpaksa buang dalam hidup kita ni masa-masa tertentu dalam hidup. 15 tahun terawal kita belum akil balik, kita dah buang dah masa tersebut. Waktu tu tak ada lagi amalan yang terbaik yang kita buat. Tinggal 55 tahun. 55 tahun tolak lagi masa dalam hidup kita, masa kita makan, masa kita berjalan, masa kita borak, masa kita tidur malam cukup. Alim ulama suruh kita kira tiap-tiap malam kita tidur di antara 6 jam hingga 8 jam setiap malam. Cuba kira start daripada hari pertama kita hidup sampailah usia 70 tahun. Agak-agak berapa lama kita tidur? Ulama kira selama lebih kurang 22 tahun kita sedang tidur. 22 tahun kita sedang tidur. Tu baru kira tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu, dia panggil. Kalau campur tidur waktu mana khutbah Jumaat, tidur waktu mana kita, orang kuliah kita tidur, waktu mana dalam hidup kita ni banyak masa kita buang begitu saja. Allah bila dia sayang, dia bagi pada kita Ramadan, dan dalam bulan Ramadan Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam je kamu dapat. Allah ajar start daripada bulan Rejab, kamu mula berfikir macam mana kamu nak dapat malam Al-Qadr. Start daripada bulan Rejab lagi. Mula kita rancang dah. Bila malam Al-Qadr dalam hidup kita? Satu malam je kita dapat bersamaan dengan 82 tahun kita sedang beribadah pada Allah. Bermula daripada maghrib sampai subuh besok. 30 hari jangan tertinggal. Jangan tertinggal walaupun satu malam. Kerana Allah sembunyikan malam-malam itu. Boleh jadi malam 27, boleh jadi malam 20, boleh jadi malam 17, boleh jadi malam yang pertama lagi, malam Al-Qadr. Kita tak tahu malam Al-Qadr ini. Nak suruh dapat malam Al-Qadr, satu malam sama dengan 82 tahun kita beribadah. Kebetulan malam tu kita baca Quran. 82 tahun kita sedang membaca Al-Quran. Malam tu kita derma. 82 tahun kita sedang menderma. Malam tu kita bangun tahajud malam. 82 tahun kita sedang bertahajud malam. Buatnya malam tu kita buat kuih raya. 82 tahun buat kuih raya dia panggil. Malam tu kita buat apa dia? Malam tu menjadi malam besar. Bayangkan dalam hidup kita ni, kalau Allah bagi pada kita sepanjang kita hidup 70 tahun kita hidup ni, dapat 10 kali je malam Al-Qadr. 10 kali je malam Al-Qadr. Sama dengan umur kita 820 tahun kita beribadah pada Allah. Hidup sekejap tapi pahala banyak. Cara Allah jadikan demikian pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah bagi pada kita 20 kali je, takkan tak boleh 20 kali malam Al-Qadr.
sepanjang kita hidup ini, kita dapat 20 kali je malam Al-Qadr. Sama dengan 1600 tahun lebih kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang lagi Allah kepada umat Muhammad, Allah jadikan 2 bulan bersiap sebelum kamu masuk bulan Ramadan. Bulan Rejab, bulan bersiap nak masuk bulan Ramadan, supaya kamu tak terkejut bila masuk bulan Ramadan. Kamu buat latihan dahulu dalam bulan Rejab. Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab, supaya bila masuk bulan Ramadan, bila dibaca ayat Quran yang panjang dalam bulan Ramadan, tak jadi kejutan dalam hidup kamu, kerana kamu telah latih dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Orang yang tak pernah dengar ceramah, tak pernah dengar kuliah, tolong dengar kuliah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, supaya bila masuk bulan Ramadan, kalau ada tazkirah, kalau ada kuliah, tak sibuk dia nak hantar surat layang pada majlis agama dia panggil. Nak sebutnya gambaran, dia sudah ada latihan dalam hidup dia, bulan Rejab, bulan Sya'ban. Orang yang tak pernah dalam hidup dia, tak pernah dalam hidup dia datang ke masjid, tak pernah dalam hidup dia untuk dia pada derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, supaya bila masuk bulan Ramadan, banyak derma-derma yang diperlukan untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan, supaya tak berlaku kejutan. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid bulan Rejab dan bulan Sya'ban, supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia ni dipanggil. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula. Saya rasa masjid ni pun masjid terkejut juga ni kot. Awal Ramadan penuh orang, sampai melimpah, sampai kita tak ada ruang, akak datang semua. Tengah Ramadan tinggal 2-3 sah dah. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudim je yang ada ni. Yang lain ghaibul ghuyub semua dah. Sebenarnya Allah tak jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini untuk kita menyambut hari raya Aidil Fitri itu saja, tidak. Alim ulama sebut Allah jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan supaya apa dia? Supaya kamu tak terkejut bila dipanggil menghadap di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan yang datang malam ni, jangan ada seorang pun di kalangan kita bila dipanggil menghadap di hadapan Allah terkejut dan tergamam menghadap di hadapan Allah. Jangan terkejut. Allah jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ni bulan bersiap untuk saat kematian yang dipanggil untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara demikian. Suatu hari raya kena faham betul-betul di kalangan kita. Raya bukannya raya macam yang disambut oleh artis-artis. Raya bukan yang disambut, yang digambarkan oleh agama-agama lain. Raya kita disambut dengan penuh ibadah. Sebagaimana malam hari pertama kamu di alam barzakh, sebegitulah kamu kena gambarkan waktu mana kamu menyambut hari raya. Hari raya ni gambaran kita, beraya kita. Bila kita paling beraya yang sebenar? Bila kita berada dalam kubur. Hari pertama kita dalam kubur, dengan wangian yang indah, dengan kubur yang luas, dengan kenderaan yang mewah, dengan suasana yang indah dalam kubur. Begitulah kita gambarkan pada hari raya. Kenapa dia? Kerana kita bersiap dengan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kerana para hadirin sekalian, saya nak sebut sikit, kenapa Allah buat 3 bulan ini pada diri kita ini. Kerana kebanyakan di kalangan kita ni terkejut bila menghadap depan Allah. Orang kita ni ada hal dia dah tahu dah, mati-mati ni semua kena di kalangan kita. Bukti yang mati, ayah dia dah mati. Bukti mati di kalangan kita ni ramai dah yang mati, tapi orang kita tak yakin dengan berlakunya kematian di sebalik kehidupan, di sebalik kematian itu sendiri. Orang kita tak yakin. Kalau yakin, takkan ada di kalangan kita yang tak boleh baca Quran. Kalau yakin, takkan ada orang yang tinggalkan solat. Kalau orang kita yakin terhadap hidup lepas pada mati, takkan ada orang yang berani membuka aurat. Tapi kenapa orang kita ni tak ada keyakinan dalam jiwa dia yang dia kena hidup lepas pada mati? Satu, kita berbeza dengan orang kafir
dalam soal Covid ini. Orang kafir memang mereka seronok. Mereka seronok dengan panjangnya umur ini. Ya, kita pun bukan kita tak seronok, kita seronok. Tapi bagi orang kafir, mereka selamat daripada kena Covid. Mereka jangka mereka boleh hidup selama-lamanya. Kita tak. Kita walaupun kita selamat daripada Covid, kita tak boleh lari daripada kematian di hadapan kita. Walaupun kita tak kena Covid, adakah kita ni tak mati-mati? Tak, kita akan mati. Orang kafir dia berfikir macam mana nak hidup dan nak teruskan survival hidup dia di atas dunia. Manakala kita bukan fikir macam tu. Kita fikir macam mana nak hidup lepas pada kita mati. Ni sifat orang mukmin. Orang mukmin dia berfikir macam mana malam pertama di dalam kubur. Macam mana dia di padang mahsyar nanti. Macam mana dia nak berjalan dengan siapa berada di padang mahsyar nanti. Ni orang mukmin. Kenapa kita jadi terkejut? Kerana kita tak bersiap. Kita tak ambil berat terhadap perjalanan untuk akan datang nanti. Orang kafir memanglah dunia ni yang disebut dengan syurga dalam hidup mereka. Tapi kita bukan syurga dunia. Dunia ni Rasulullah dah pesan pada kita. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Ad-dunya sijnun lil mukmin wa jannatul lil kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Kenapa Allah jadikan yang ni? Allah jadikan bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan, supaya jangan ada di kalangan kita bila masuk dalam kubur dia terkejut. Yang pertama. Yang kedua dia menyesal dan dia ingin kembali hidup di atas dunia. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan sebut dalam kubur sekejap lagi. Jangan ada di kalangan kita sebut sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Bila masuk dalam kubur, mulut masing-masing sebut qala rabbirji'un. Malaikat bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik di atas dunia. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik di atas dunia? Dia sebut la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut yang kata kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan saat ini kamu sedang melalui barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Ni asas dia panggil demikian. Kenapa nak hidup balik? Kenapa nak kembali balik ke atas dunia? Sedangkan orang mukmin bila masuk dalam kubur, tuan-tuan, kalau kita masuk dalam kubur tak ada seorang pun yang nak hidup balik di atas dunia, orang mukmin. Rasulullah cerita tak ada seorang pun. Semua bila mereka tanya nak hidup balik, tak nak malaikat. Tak nak. Kenapa tak nak? Sakit kematian tu terbawa-bawa sampai dalam lubang kubur. Tak nak hidup. Kerana hidup penuh dengan ujian. Manakala masuk dalam kubur penuh dengan kenikmatan. Bila rasa demikian dalam hidup mereka tersebut, perasaan untuk kembali hidup tersebut tak ada langsung. Masing-masing sedang menikmati nikmatnya berada di dalam kubur, berada dalam syurga Allah, sampailah dibangkitkan, tak sabar-sabar menunggu untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dalam ayat surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 ini Allah cerita tentang banyak mulut-mulut manusia disebut qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah, aku nak hidup kembali di atas dunia. Nak hidup pula, nak buat apa dia? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Maknanya dia ni mesti orang Islam. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ni tuan-tuan. Ingat ni, saya dah pesan dah pada orang kawasan Jitra ni, jangan ada seorang pun orang Jitra bila dia meninggal dunia tiba-tiba dia sebut malaikat nak hidup balik, nak hidup balik, terulang-ulang. Kenapa? Kalau ditanya pada dia, bila kamu nak hidup balik? Rejab, Syaban, Ramadan. Kenapa bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan mereka nak hidup balik? Lalu alim ulama jawab, 3 bulan ini merupakan bulan tarbiyah Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan ni Allah sendiri yang latih kita. Latih apa dia? Kita tanya, Allah nak latih apa dia pada diri kita?
Ada 3 benda yang besar yang Allah nak latih, yang Allah nak bentuk dalam menjadi pribadi mukmin. Benda apa yang besar? Yang pertama, hati. Jangan berpaling daripada Islam. Hati ni jangan berbolak-balik dengan Islam. Hati ni tak ada orang boleh jaga kecuali kita sendiri yang jaga. Macam mana nak jaga hati ni sendiri biar keyakinan kukuh dengan Islam dalam hidup kita ni? Allah jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni program pemantapan keyakinan Allah jadikan. Kenapa Allah jadikan Isra Mi'raj? Kita kena faham waktu mana berlakunya Isra Mi'raj ini, saat mana Rasulullah digoncang keyakinan hidup Rasulullah. Hidup kita ni Allah jadikan ujian yang banyak. Tak ada orang yang terpisah dengan ujian. Saya kena ujian, tuan-tuan kena ujian. Kalau kita baca dalam Quran, Allah cerita ujian ini, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Aku uji dalam hidup kamu dengan rasa takut. Ni ujian dalam hidup. Wal ju', rasa lapar, ujian dalam hidup. Wa naqsim minal amwal, aku kurangkan harta benda dalam hidup kamu. Ni ujian dalam hidup kamu. Wal anfusi, dimatikan orang yang kamu sayang. Yang kamu sayang, ni ujian dalam hidup. Rasulullah kena ujian ini, dimatikan orang yang disayangi. Siapa yang disayangi dalam hidup Rasulullah? Dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib. 2 orang ni sayang sungguh Rasulullah pada mereka. Sayang Rasulullah. Abu Talib, sampai Rasulullah pergi pujuk Abu Talib, pakcik, tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap, orang lain semua dah mengucap. Anak pakcik yang perempuan sulung Ummu Hani dah mengucap, kemudian isteri pakcik dah mengucap, anak bongsu pakcik Ali dah mengucap, semua dah mengucap, tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Tak boleh ke pakcik sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah? Sebut pakcik, pakcik sebut je kalimah ni, pakcik selamat. Rasulullah sebut pada pakcik dia, pak menakan dia ni, sayang Rasulullah dengan pak menakan dia ni sendiri, minta supaya mengucap. Geleng pada Abu Talib, Muhammad, aku tahu syurga tu betul, neraka tu betul, pada mahsyar tu betul, segala apa yang kamu sebut ni semua betul Muhammad, tapi biarlah Muhammad aku seorang mati dalam keadaan tak beriman pun. Terdudukkan Rasulullah, menangis Rasulullah, pegang tangan pakcik dia, angkat tangan, ya Allah, samakanlah pakcik aku ni ya Allah. Doa pada Allah, turun ayat Quran tegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi Allah lah yang layak memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Bila turun ayat tersebut, Rasulullah faham terus bernilainya nilai hidayah ini. Macam malam ni kan, orang kita ramai tahu malam ni ada ceramah, tapi tak semua yang boleh datang. Yang tahu tu tak semua boleh datang. Kenapa dia? Kalau kita tanya dia orang ni, tu ramai-ramai kat masjid, parking sampai melimpah ke luar tu, kita tanya, ni ramai-ramai datang masjid tu ada benda, ada apa? Dia jawab ada ceramah. Ceramah apa? Isra Mi'raj. Lepas tu, kamu tak datang ke? Tak. Kenapa tak datang? Aku tak dapat hidayah lagi, dia jawab. Senang je kan dia jawab. Maknanya dia belum dibimbing lagi dalam hidup dia. Gambaran bagaimana hidayah. Meninggal dunia Abu Talib dalam keadaan tak beriman. Selang seminggu lepas, 2 minggu lepas tersebut, wafat pula isteri kesayangan Rasulullah. Wafat Khadijah ni menjadi goncangan sungguh-sungguh dalam hidup Rasulullah. Sampai Rasulullah, malam-malam Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani, kakak sepupu Rasulullah. Bila wafat dia Khadijah, saya tak bercadang nak cerita panjang tentang Khadijah. Wafat Khadijah tersebut, malam tidur rumah Ummu Hani, malam dia tidur rumah kakak sepupu Rasulullah. Rasulullah tanya, Ummu Hani tanya, kenapa Rasulullah kamu datang ke rumah aku, malam-malam je datang ke rumah aku, bawa dengan bantal-bantal untuk nak rehat di rumah aku, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, rumah aku dibayangi dengan wajah-wajah Khadijah. Aku tak boleh, aku terlampau rindu, terlampau kasih dengan perempuan ini. Rasulullah kuat sangat ingatan dengan Khadijah. Allah bila dia tengok sampai tahap ni goncangan sebegitu, dia panggil amu huzn,
Allah jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni dijadikan satu mukjizat yang kedua terbesar lepas pada Al-Quran. Lepas pada Al-Quran, Isra Mi'raj besar. Satu para alim ulama disebut, kalau kalian tak faham Al-Quran, kalian pun tak faham Isra Mi'raj, apa benda yang kalian faham terhadap Islam? Sehingga kan alim ulama ajar, saya ingat lagi saya kecil-kecil dahulu, bila masuk bulan Rejab je, 15 hari cerita tentang Isra, 15 hari, 15 malam yang terakhir cerita tentang Mi'raj. Ceramah ni tiap-tiap malam ajar Isra 15 hari, kemudian cerita tentang Mi'raj 15 hari yang terakhir. Habis je cerita Isra Mi'raj, sembelih lembu seekor. Suka, satu kampung suka. Kenapa? Faham Isra Mi'raj. Malam ni tak tahu ada lembu ke tak ada lembu malam ni. Malam ni kalau ada bihun pun satu rahmat dah. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya nilai Isra Mi'raj dalam hidup. Nak sebutnya apa dia? Allah jalankan Isra Mi'raj. Nak suruh kamu jangan berfikir dengan logik akal lagi, wahai manusia. Kamu kena guna wahyu dalam hidup kamu. Akal kamu terbatas. Kalau kamu nak fikir, memang tak logik peristiwa ini boleh terjadi. Akal kamu tak mampu untuk kamu nak fikir. Sampai Rasulullah balik termenung. Rasulullah termenung, nak cerita ke tak cerita, nak cerita ke tak cerita. Ummu Hani kata jangan cerita Rasulullah, jangan cerita. Kalau kamu cerita nanti ada orang yang lari daripada kamu. Sambil begitu kan Rasulullah termenung je. Tiba-tiba lintas Abu Lahab. Abu Lahab tu lintas. Abu Lahab tengok Rasulullah termenung tu, dia tegur terus Rasulullah, Muhammad, termenung je kamu ni, kamu ada cerita baru ke? Rasulullah jawab terus, ya, ada cerita baru. Cerita apa? Semalam aku diisrakan, semalam aku dimi'rajkan. Kejut Abu Lahab. Isra tu apa benda? Mi'raj tu apa dia? Isra, Rasulullah kata, aku diperjalankan daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kemudian aku balik semula pagi tadi. Abu Lahab tanya, kamu pergi bila? Semalam. Kamu balik bila? Pagi tadi. Rasulullah sebut demikian. Abu Lahab sebut, ni cerita sensasi juga ni Muhammad. Ni kalau panggil TV 10, TV 20 mesti glamour punya. Muhammad, diam-diam Muhammad. Kamu jangan cerita lagi pada orang. Biar aku yang panggil orang ramai datang dengar balik ceramah kamu. Aku yakin tak ada orang yang akan percaya cerita yang kamu cerita. Para hadirin sekalian, nampak tak plot bagaimana susun atur yang Allah susun? Kenapa yang Rasulullah pergi cerita Isra Mi'raj pada Abu Lahab pagi-pagi hari lagi? Cerita Isra Mi'raj ni pada orang kafir. Di antara orang yang terawal mendengar cerita tentang Isra Mi'raj. Yang heran lagi, Abu Lahab pula yang datang jumpa dengan Abu Bakar, bagi tahu ada Abu Bakar, kamu percaya tak? Kawan kamu yang nama Muhammad yang mengaku jadi Rasul itu, dia sebut bahawa dia telah diisrakan, dia telah dimi'rajkan. Abu Bakar tanya, siapa yang cerita pada kamu? Rasulullah yang kamu sebut, Rasulullah itu yang cerita pada aku sebentar tadi. Lalu Abu Bakar jawab, apa yang dicerita? Apa yang dicerita? Abu Lahab cerita, dia diperjalankan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa semalam, kemudian dia sampai menghadap depan Allah Sidratul Muntaha, kemudian diturun balik pagi tadi. Abu Bakar jawab, sadaqta ya Rasulullah, benar apa yang kamu sebut ya Rasulullah. Terduduk Abu Lahab, kamu percaya? Kalau Rasulullah cerita lebih daripada itu pun aku percaya. Abu Bakar sebut. Para hadirin sekalian, dalam cerita Isra Mi'raj ini, berapa kali bibir kita sebut sadaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, benar. Cerita ni bukan cerita dongengan, ni bukan cerita khayalan, ni cerita yang betul, yang mesti diimani. Kerana orang kita ni tak yakin, tak percaya pun. Ramai mana orang kita tak percaya. Bukti orang kita tak percaya Isra Mi'raj, dia tak sembahyang. Bila dia tak sembahyang, artinya dia tak percaya tentang Isra Mi'raj. Bukti orang kita tak percaya Isra Mi'raj, dia tak tutup aurat. Kerana dalam peristiwa Isra Mi'raj ditunjuk macam mana kesan orang perempuan yang tak tutup aurat. Orang yang tak tutup aurat,
Bukti orang kita tak percaya tentang Isra' Mi'raj, tak yakin dalam dada dia tentang Isra' Mi'raj, sampai dia berebut terhadap harta dunia, sampai dia tak nampak nilaian akhirat jauh lebih besar daripada dunia. Kita berebut harta tak habis-habis, berebut harta bukan dengan orang lain, dengan jiran, tetangga kita yang dekat-dekat dia, berkelahi pasal tanah, berkelahi pasal ayam itik, berkelahi pasal benda-benda yang remeh-temeh dalam hidup. Kamu tak faham ke tentang Isra' Mi'raj? Kalau kita faham tentang Isra' Mi'raj dan kita yakin terhadap Isra' Mi'raj, mana mungkin kita tinggalkan solat? Mana mungkin kita berani buka aurat? Mana mungkin di kalangan kita berani berbuat maksiat? Tapi kenapa kita berani buat maksiat? Kerana kita tak yakin. Mana orang kita yakin? Keyakinan sebagaimana Abu Bakar, bila begitu dipanggilnya Abu Bakar ni, Abu Lahab tu panggil, jom kita pergi dengar sendiri Muhammad, biar Muhammad cerita depan kita. Rasulullah bila kumpul depan Rasulullah cerita satu-satu. Malam ni saya tak sempat nak cerita satu-satu lah. Cerita ni tuan-tuan boleh panggil alim ulama yang lain cerita. Cuma saya nak sebutnya, Rasulullah kata, aku dibelah dada, kemudian aku dinaikkan burak, kemudian aku dibawa sampai, kemudian dibasuh dada aku ni, kemudian dalam perjalanan Rasulullah kata sampai Masjid Aqsa, kemudian aku dibawa menghadap depan Allah, kemudian aku terima satu ibadah salat, kemudian aku ditunjuk salat, kemudian aku ditunjuk tentang syurga. Bila Rasulullah berdiri depan syurga, Rasulullah sebut terus, aku tengok orang yang paling ramai di kalangan umat aku yang masuk dalam syurga ialah orang miskin, katanya Rasulullah. Jauh lebih ramai dibandingkan dengan orang kaya yang masuk dalam syurga. Dan orang kaya yang masuk sikit, dalam keadaan sikit, kemudian dia pula lambat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sebut arba'ina kharifan, sejarak lebih kurang 40,000 tahun Rasulullah sebut demikian, dibandingkan dengan orang miskin. Sampai Rasulullah baca doa, dalam doa yang banyak doa Rasulullah baca doa, Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati ma'masakin. Ya Allah, tolong jadikanlah aku orang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, kemudian kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin. Ya Allah, doa ni saya jamin tak ada seorang pun nak amin doa ni. Doa ni kalau saya bagi pun tak ada orang nak ambil doa ni. Anaklah ustaz doa jadi miskin, mana nak? Kita semua nak jadi kaya kan? Kita dalam hidup kita tak ada ke doa jadi kaya? Ada. Rasulullah baca juga doa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, tolong kayakanlah aku daripada sumber yang halal, jangan kaya aku daripada sumber yang haram. Kenapa orang miskin? Kerana tawaduk dia lebih dibandingkan dengan kesombongan orang kaya. Manusia kalau kaya dia lain terus, senang jadi sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni senang jadi tagut. Jangan begitu, katanya Allah, jangan begitu. Bila kamu jadi tagut? Bila kamu kaya, bila kamu rasa cukup dalam hidup kamu mula tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin, saya sesak jawab dia tak banyak kan? Mana banyak? Tanya orang miskin, televisyen ada televisyen? Tak ada ya Allah, televisyen tak ada. Habis kamu tengok apa? Kami tengok besen je ya Allah. Orang miskin kan? Cuba tanya orang kaya, televisyen ada televisyen. Dia tanya balik, yang berapa inci ya Allah, dia tanya. Tu tak tanya lagi astro ke tak ada astro kat rumah kamu, beyond ke tak beyond astro kamu. Astro kamu tu kamu bayar tiap-tiap bulan RM150, RM250 bil astro. Kamu derma untuk masjid ni ada RM150 sebulan. Kalau tuan-tuan tak pernah buat macam tu, sama je bayar bil astro dengan bagi pada masjid ni RM150, sama dengan bil astro. Kalau tuan-tuan ada astro malam ni, baik tuan-tuan jual astro tuan-tuan. Tak terjawab kita di akhirat nanti. Tak terjawab. Tu baru bahagian astro baru. Tak kira bahagian yang lain lagi. Nak sebutnya orang Allah, Rasulullah cerita. Kemudian Rasulullah kata, aku ditunjuk tentang neraka. Aku tengok orang paling ramai di kalangan umat aku yang masuk dalam neraka ialah orang perempuan. Rasulullah sebut demikian. Orang perempuan yang paling ramai. Tapi jangan pula orang lelaki lurut dada pula, lega-lega tak masuk neraka dah kita. Jangan. Kenapa orang perempuan masuk neraka?
Padahal orang perempuan paling senang masuk dalam syurga Allah. Paling senang masuk dalam syurga Allah. Kenapa orang perempuan yang paling ramai masuk dalam neraka terlebih dahulu dalam hidup mereka sebut? Jawabnya, alim ulama jawab, kerana orang perempuan tak jaga dua perkara yang besar dalam hidup dia. Yang pertama, dia tak jaga Allah dan juga Rasul. Ini payah orang perempuan nak jaga. Nak menjaga Allah dan juga Rasul payah. Nak jaga solat, orang perempuan payah. Nak jaga aurat, orang perempuan payah. Nak jaga hubungan dia dengan Rasulullah, nak berselawat dalam hidup dia. Daripada dia banyak berselawat, lebih banyak dia mengumpat dalam hidup dia. Payah dalam hidup dia nak jaga yang ni. Yang pertama, nak jaga Allah dan juga Rasul. Yang kedua, orang perempuan ramai masuk neraka pun siapa? Tak pandai nak jaga hati suami masing-masing. Suami ni sakit hati dengan isteri masing-masing. Ramai orang lelaki kita begitu kan. Dia sakit hati, disimpan. Kenapa? Dia sakit hati dengan isteri dia. Mula-mula kahwin lagi, isteri dia angkat suara depan dia, tengking dia, cakap kasar dengan dia. Orang perempuan, saya nak pesan sikit, orang perempuan Jitra ni jangan buat macam tu. Jangan ada di kalangan orang perempuan ni angkat suara depan suami masing-masing. Kalian angkat suara depan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian. Hancur amalan-amalan kalian. Sebagaimana orang lelaki, jangan angkat suara depan mak dan ayah. Jangan kita angkat suara, jangan tengking kata-kata mak ayah. Orang perempuan pun jangan. Dia jangan biarkan suami dia terasa hati. Bila dia tengking, simpan. Orang lelaki ni disimpan, simpan dalam hati. Orang lelaki ni belum kahwin memang banyak mulut, dah kahwin mulut dia disimpan dalam hati. Orang perempuan belum kahwin tak ada mulut, dah kahwin mulut kat mulut, dia panggil begitu. Bila mulut kat mulut, dia menyakitkan hati suami dia. Kebanyakan begitu terjadi. Suami pula bila sakit simpan dalam hati ni, lama-lama berpenyakit hati dia. Penyakit apa orang lelaki kena? Penyakit takut bini, dia panggil demikian. Kenapa terdiam semua macam pernah kena je ni? Nak sebutnya di kalangan kita, bila kita takut dengan isteri kita, kita sakitkan hati mak dan ayah kita. Tak logik langsung dalam hidup. Mula tipu mak ayah, mula tak jaga mak ayah. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita pelik dengan anak lelaki kita. Kenapa PL dia pelik sangat lepas pada dia kahwin? Rupa-rupanya yang ni kena. Tak sepatut dalam hidup dia. Ni di antara punca kenapa orang perempuan terhumban ke dalam api neraka Allah. Saya tak bercadang nak panjangkan yang ni. Kalau para hadirin sekalian ada masa, saya cadangkan supaya panggil orang perempuan Jitra ni ceramah khusus tentang 10 golongan wanita yang terhumban ke dalam neraka Allah. Cerita pada mereka kenapa perempuan itu terjelir-jelir dalam neraka, kemudian dicangkuk buah dada dia dengan besi, kemudian diheret di belakang dia, kemudian ditarik dan dikepung dalam kepungan besi dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Terangkan pada perempuan Islam supaya mereka terselamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Lepas je Rasulullah cerita yang ni, Rasulullah cerita je, bangun terus yang disebut dengan orang kafir bangun. Kazzabta ya Muhammad, pembohong kamu wahai Muhammad. Cerita bohong je lah dia sebut. Sembang kencang je Muhammad dia sebut. Mana mungkin kamu pergi satu malam cerita banyak macam ni, katanya orang kafir ni sendiri. Rasulullah diam. Tak apalah, kerana dia kafir. Orang kafir takkanlah dia nak boleh percaya. Keimanan dia pun tak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Islam. Orang kafir sebut, betul ke kamu pergi Muhammad? Rasulullah kata betul, aku pergi. Kalau betul kamu pergi, kami ni biasa pergi. Kamu tolong jawab pertanyaan kami, kamu jawab pertanyaan kami. Rasulullah kata, kalau aku boleh jawab, apa yang kamu nak buat? Kalau kamu boleh jawab, baru betul kamu pergi. Kalau kamu tak boleh jawab soalan ini, tak betul. Rasulullah kata tak. Rasulullah kata, kalau aku boleh jawab, kamu mesti beriman dengan apa yang aku bawa. Rasulullah cabar demikian. Rasulullah tak tahu lagi soalan apa dia. Dia kata, tentu kami boleh terima, kamu tolong jawab. Soalan apa yang kamu nak tanya? Rasulullah sebut. Lalu orang kafir tanya, Muhammad, kami ni dah biasa ke Masjid Aqsa. Kami tahu tiang-tiang dan pintu-pintu yang ada dalam Masjid Aqsa. Tolong bagi tahu pada kami berapa biji tiang yang ada dalam Masjid Aqsa tersebut.
tanya soalan demikian yang Rasulullah tak sangka langsung. Macam saya tanya tuan-tuan biasa ke datang masjid Mutakin ni? Biasa Ustaz. Saya nak tanya sikit, atas kepala tuan-tuan ada berapa biji kipas atas kepala tuan-tuan? Nak tanya soalan demikian. Tanya Tok Imam pun Tok Imam tak boleh jawab. Bukan kerja kita nak bilang kipas. Bukan kita datang nak kira tentang kipas. Tapi tanya Rasulullah, berapa biji tiang yang ada? Tapi Allah tunjuk. Allah tayangkan tiang tersebut depan Rasulullah. Rasulullah jawab, tiang ni kat sini, tiang ni kat sini, tiang ni kat sini. Bila Rasulullah jawab satu-satu, bila Rasulullah jawab satu-satu tersebut, terduduk di kalangan mereka. Betul lah tersebut. Rasulullah tanya, betul tak? Betul. Betul. Bila Rasulullah sebut, kalau betul begitu, Rasulullah kata, kalau kamu tak yakin lagi, kamu tunggu kabilah yang akan sampai penghujung petang ini. Ada satu kabilah yang aku sempat minum air susu dalam perjalanan aku pulang daripada Mi'raj malam tadi. Katanya Rasulullah, aku sempat minum dengan kabilah sebut, dan kaki unta yang sebelah depan tu terbalut, kaki kanan dia terbalut dengan simpulan yang menunjukkan tempangnya kaki unta tersebut. Kamu tunggu petangnya. Mereka tunggu dan mereka tanya kabilah tersebut. Sampai kabilah tu mereka tanya, lalu mereka jawab, ya, kami minum dengan Muhammad. Beriman ke tak beriman orang kafir tersebut dengan Rasulullah? Tetap tak beriman pada Allah. Kafir dulu, kafir sekarang sama je tuan-tuan. Tak ada beza tuan-tuan. Orang kafir dahulu dengan sekarang sama. Sama je. Al-kufru millatun wahid. Orang kafir ni wahidah. Nak sebutnya, orang kafir ni pandangan hidup dia sama je. Sejak dulu, sekarang sama je. Tetap menjadi anti kepada Islam. Dalam sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jangan kamu jadikan mereka ni pemimpin pada kamu, jangan jadi wali dalam hidup kamu dengan kekufuran mereka tersebut. Yang ni yang pertama. Yang kedua, bangun kumpulan yang kedua. Bangun kumpulan kedua, Abu Bakar sebut, sadaqta ya Rasulullah, benar apa yang berlaku pada kamu ya Rasulullah. Sahabat yang lain pun bangun, ya betul. Masing-masing betul. Habis saja, dah pulang saja tersebut, ada satu kelompok lagi termenung je, kelompok tersebut bangun. Dia kata, Muhammad, sebelum daripada ni kami beriman pada kamu, tapi mulai daripada sekarang ini kami keluar daripada Islam. Peristiwa Isra' Mi'raj ini pelik sangat dia sebut. Kalau kamu boleh buktikan pada kami benda ni betul, kami kembali balik ke Islam. Rasulullah tanya, apa dia? Apa dia yang kamu nak suruh aku buktikan? Yang pertama, angkat kaki kanan kamu sebelah, Muhammad, dia sebut. So Rasulullah angkat kaki kanan sebelah. Rasulullah angkat kaki kanan sebelah. Yang kedua, Muhammad, kamu angkat kaki kiri kamu sebelah lagi. Tentulah Rasulullah tak boleh angkat dua-dua belah. Tak percaya, cuba try kita buat, nak tengok terangkat ke tak terangkat dua-dua belah dalam satu masa. Bila tak terangkat, dia sebut terus Muhammad. Logik sikit. Kalau dua belah kaki pun tak terangkat, macam mana kamu sampai Sidratul Muntaha? Allahu Akbar. Manusia ni kan, ni gunakan ni, gunakan. Rasulullah jawab terus, kamu nak suruh terang ke, jelas ke tentang Isra' Mi'raj? Dia kata, ya, tolong jelaskan pada kami. Rasulullah kata, kamu pergi rumah Umar akan terangkan pada kamu. Dia pun luruh bendul pergi rumah Umar, pergi rumah Sayyidina Umar. Sampai di rumah Sayyidina Umar tanya, Rasulullah sudah datang? Ya, Muhammad suruh terangkan pada kami tentang Isra' Mi'raj. Sayyidina Umar kata, kamu duduk diam kat sini, jangan pergi tempat lain. Umar masuk dalam rumah dia, Sayyidina Umar masuk, Sayyidina Umar keluar, Sayyidina Umar pancung terus kepala kawan tersebut. Bila kena pancung, terkejut sahabat-sahabat yang lain. Umar, Rasulullah bukan suruh pancung pada dia, Rasulullah suruh terang pada dia. Terangkan pada dia. Sayyidina Umar jawab, tu pancung kepala tu terang tu. Sayyidina Umar sebut demikian. Dia jawab, Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala, Rasulullah suruh terangkan pada dia. Sayyidina Umar jawab balik. Sayyidina Umar jawab, dia kata, Sayyidina Umar sebut, sahabat-sahabat, kalau Rasulullah terang pada dia pun dia tak faham, kalau Umar terang lagi tak faham. Umar tak reti tak terang pada orang, yang Umar reti terang kepala orang saja semua. Sebab tu alim ulama sebut, kita ni Islam bila Umar, Islam tanpa Umar. Kalau Sayyidina Umar ada, ramai kena pancung kepala.
Kejap-kejap kat Kubang Pasu kena pancung kepala. Kejap-kejap kat Alustaq kena pancung kepala. Kejap datang ke Jitra pula kena pancung kepala. Nak sebutnya, ramai sangat yang ketegak di kalangan kita. Yang jenis payah nak terima yang disebut dengan Islam. Allah, bila dia nak suruh kita masuk dalam kubur, jangan berpaling daripada Islam. Jangan paling daripada Islam. Bila kita mati nanti, jangan cari selain daripada Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu betul-betul Islam. Saya sebut tadi orang kita tak yakin dengan Islam, tuan-tuan. Bukti tak yakin senang je. Pergi ke bank je, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke, nak buat pinjaman cara Islamik ke, cara konvensional. Dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Pegawai bank tu dah bagi tahu dah, ni cara Islam, ni cara konvensional. Kamu buat pilihan lah dalam hidup kamu. Kamu orang Islam ke kamu orang kafir? Tiba-tiba orang Islam pun tak percaya pada Islam. Logik tak logik dalam hidup? Orang kita tak percaya dengan Islam. Orang tanya dia, tak hantar nak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya, ada masa depan? Yang kamu belajar tu, dulu-dulu kamu belajar, sekarang kamu guna ke? Yang kita belajar dahulu, yang kita belajar dahulu tu kita tak guna pun sekarang. Yang kena kita guna sekarang apa dia? Al-Quran. Al-Quran belajar tak dahulu? Tak belajar pun. Kenapa kita tak yakin dalam hidup kita terhadap Al-Quran? Pelik orang kita kan, pergi yakin selain daripada Islam dalam hidup dia. Itu dalam pendidikan, dalam kebudayaan, dalam politik, dalam sosial. Orang kita tak yakin dengan Islam. Jangan cari selain daripada Islam. Tuan-tuan jangan percaya dengan nasionalis, dia menipu kita, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan percaya dengan liberalis, dia menipu kita. Liberalis, nasionalis, kapitalis, komunis, segala ism yang dicipta oleh manusia ni tak mampu tolong kita dalam kubur sekejap lagi. Jangan percaya dengan selain daripada Islam. Wa man yabtaghi al-islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari Islam selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Masuk dalam kubur dia menyesal terus menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlibat, tuan-tuan. Saya nak sebut demikian, nak suruh jelas pada kita, rejak bulan keyakinan dengan Islam supaya hati kita tak berbolak-balik. Macam mana hati kita jangan bagi berbolak-balik dengan Islam? Baca doa ni yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ayah-ayah, ibu-ibu. Saya nak pesan betul-betul. Dekat nak mati nanti syaitan datang ganggu. Kita tak mati pun syaitan ganggu pun kita dah terpedaya. Dekat nak mati nanti syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita ni. Sebiji muka arwah ayah kita. Dia akan sebut, anakku, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Abah. Mati bersama dengan ayah. Ayah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dengan ayah dalam Yahudi. Kita cuba mengucap juga, syaitan menyamar menjadi arwah mak kita. Ibu kita, sebiji muka arwah ibu kita. Goyang buah dada ni, Rasulullah sebut, anakku, dada ini pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan ummi, mati bersama dengan mak, mati bersama dengan mama. Mama mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Saya yakin, tuan-tuan, syaitan Jitra ni, tuan-tuan, dia tak sebut pun mati dalam Yahudi. Orang Jitra tak kenal pun Yahudi. Syaitan Jitra ni tak akan sebut mati dalam Kristian. Orang kita ni tak rapat pun dengan Kristian. Tapi tunggu sekejap lagi. Tunggu je sekejap lagi. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis, disebut demikian. Matilah kalian dalam Islam liberal, disebut demikian. Matilah kalian dalam Islam kapitalis. Kita pun dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut demikian. Sedangkan kita mati dalam keadaan tidak yakin dengan Islam. Allah dah pesan tiap-tiap hari Jumaat ni, khatib akan sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali kamu mesti menjadi betul-betul seorang Islam. Ni bulan Rejab. Rejab untuk memantapkan keyakinan. Lepas pada bulan Rejab baru masuk dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Allah buat dua program yang besar. Untuk apa?
untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam kubur. Dua program yang besar. Program apa yang besar ni? Yang pertama, program yang disebut dengan Nisfu Sya'ban, yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Yang kedua, peristiwa yang disebut dengan pertukaran kiblat yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Dua-dua ni alim ulama kata tujuannya untuk apa? Tujuan untuk membetulkan kembali ibadah kita kepada Allah. Ibadah apa yang kena jaga sangat dalam hidup kita sebelum mati? Yang pertama, jaga ibadah solat. Sembahyang bulan Rejab, sembahyang bulan Sya'ban, sembahyang. Bulan sembahyang. Jaga solat dalam hidup. Sesusah mana pun solat kena jaga. Bila sampai usia 40 tahun, jaga solat berjemaah. Bila usia 60 tahun, jangan tinggal lagi solat tahajud malam. Setiap malam mesti kalian bertahajud, ayah-ayah, ibu-ibu. Malam-malam kalian jangan tidur dengan lena yang panjang. Malam mesti bangun. 60 tahun dah hidup. 60 tahun dah hidup. Jangan biarkan malam kita berlalu begitu saja. Rasulullah bangun di penghujung malam, kerana saat tersebut bila kita masuk dalam kubur nanti, bangun tahajud ini akan menjadi peneman pada kita dalam kubur nanti. Ini kekuatan dalam hidup kita. Yang nak sebut, yang pertama salat. Yang kedua baca Quran. Baca Quran, saya ulang banyak kali di mana-mana pun. Baca Quran, jangan sampai tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati ya, jangan mati. Kalian mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk dalam kubur tu, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Masuk kubur je, malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran tak boleh. Quran tak boleh baca. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan tak boleh baca. Siapa yang tak boleh baca Quran, tolong datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Ngaku je. Jangan malu. Jangan malu di kalangan kita. Sebut, tolong saya takut saya mati, isteri saya mati, anak-anak saya mati, tiba-tiba saya tak boleh baca Quran. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Kerana tak boleh baca Quran ni sama dengan orang yang bawa kereta, tak boleh baca meter kereta, tak tahu apa benda yang depan dalam skrin tersebut, dia tak boleh baca signboard jalan, dia nak ke mana dalam hidup dia. Dia nak bawa kereta ni ke mana pada diri dia. Demikian juga dalam hidup kita. Bila tak boleh baca Quran, bagi tahu pada AJK. AJK pula umum, hari Jumaat je umum. Mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, tolong daftar. Mana ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong daftar. Sedarakan mereka, jadikan adik-beradik di antara satu sama lain. Bagi tahu elok-elok pada AJK, saya tak boleh baca Quran tuan. AJK pula jangan pula jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab demikian, buat malu company je kita. Jadi AJK sangat, Quran pun tak boleh baca. Tak malu ke kita dengan Allah? Jaga rumah Allah tapi tak boleh baca ayat Quran. Ada ke patut dalam hidup kita demikian? Quran ni perkara yang kedua yang mesti jaga. Yang ketiga, dalam hidup kita doa. Doa jangan tinggal. Dalam hidup ni doa. Allahummarhamni fa innaka bina rahim. Wahai Tuhanku, tolong belah kasihan pada aku ya Allah. Kerana belah kasihan kamu tu menjadi selayaknya untuk diri aku ya Allah. Wala tu'azzibni, jangan kamu azab aku ya Allah. Kerana fa innaka alaina qadir, kerana kamu berkuasa di atas diri aku ya Allah. Kita minta dengan Allah, ya Allah tolonglah ya Allah, tolong rahmati aku ya Allah, tolong pandang aku dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Doa. Rasulullah doa dengan peristiwa pertukaran kiblat. Allah ajar, kerana Rasulullah berdoa pertukaran kiblat selama 16 bulan. 16 bulan di kota Madinah. Sampai di kota Madinah, orang Yahudi ejek Rasulullah. Apalah Muhammad, dia kata agama dia betul, tapi semayang sama dengan kiblat kita juga. Kenapa dia tidak ada kiblat sendiri? Rasulullah kata betul juga ni, Yahudi ni, dianya pandai juga Yahudi ni. Rasulullah mula salat, mula penadah muka ke langit. Sampai dalam bulan Sya'ban, tengah Rasulullah semayang zuhur, baru 2 rakaat. 2 rakaat baru semayang zuhur. Turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram
Baru 2 rakaat semayang tu, turun ayat Quran. Allah melihat wajah kamu terdongak muka ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Tiap kali mana semayang tu, Rasulullah angkat takbir, Allahu Akbar, Rasulullah dongak ke langit. Ya Allah, tukarlah kiblat ni ya Allah. 16 bulan. Satu riwayat kata selama 17 bulan Rasulullah berdoa, baru Allah mustajab. Kita jangan peliklah kalau doa 16 tahun, 17 tahun baru Allah mustajab. Rasulullah pun 16 bulan, 17 bulan baru Allah mustajab. Semayang tu nak sebutnya bila sampai peringkat Rasulullah beria sungguh. Allah kata tukarlah kiblat sekarang Muhammad. Kamu nak supaya ditukarkan kiblat pada Masjidil Haram, maka sekarang hadap pada Masjidil Haram pula. Aisyah radhiyallahu anha dia cerita, Rasulullah kalau dia berdoa, doa Rasulullah ni lagi lama lagi terangkat, lagi lama lagi terangkat. Cara Rasulullah doa, doa tu sampai tegak, tangan Rasulullah tu sampai tegak, lengan jubah ni jatuh, nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa, kita berdoa lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam, lamanya berdoa. Doa apalah lama-lama sangat, lama-lama letak tangan atas paha. Malahnya nak sebut ada Allah, ya Allah, nak terima terima, tak nak terima sudah. Senang je dia buat doa. Yang malah-malah lagi tu bagi salam, siap je semayang, angkat tangan, ya Allah, macam biasalah ya Allah, amin terus dia. Doa paling ringkas dalam dunia dipanggil. Doa ni menjadi silahul mukminin. Rasulullah kata doa ni senjata orang mukmin. Sampai Rasulullah pesan, ittaqu da'watus salihin minkum. Berhati-hati kamu dengan doa orang soleh di kalangan kamu. Kamu jangan sembarangan. Bukan kamu berhati-hati dengan doa yang kena zalim saja. Ittaqu da'watul mazlum fa innahu wa bainallahi la hijabalah. Rasulullah sebut demikian. Ada satu lagi riwayat sebut, ittaqu da'watus salihun minkum. Berhati-hati kamu dengan doa orang soleh di kalangan kamu. Kerana di antara dia dengan Allah tidak ada hijab langsung. Kekuatan doa orang soleh dia panggil, yang masih hidup. Ni nak gambarkan tentang mengenai bagaimana doa ni menjadi kekuatan bagi orang mukmin. Doa. Yang keempat, dalam hidup kita ni ibadah yang perlu kita jaga sungguh, yang disebut dengan zikir dan juga selawat. Zikir dan selawat jangan berhenti. Ni nak masuk dalam kubur ni, masuk dalam kubur. Kalau tahu dah kita nak masuk dalam kubur, kita banyak selawat, banyak zikir. Tenang dalam hidup kita. Zikir apa? Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan Rasulullah sebut afdaluz zikr, seafdal zikir. Apa dia? La ilaha illallah. Hari-hari bibir kita ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir dia pada diri kita. Zikir apa dia dalam hidup kita? Sayyidul istighfar yang diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut pagi-pagi je sebut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah kata, kamu sebut sekali je pagi, sekali je pagi. Hari itu belum maghrib sampai kamu mati, masuk dalam kubur tu, terus ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebut sekali je malam lepas pada maghrib. Sekali je kita sebut sekejap tadi, sekali je. Mutayaqinan, penuh keyakinan. Belum subuh, malam tu kita mati. Masuk kubur, terus ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Zikir ni nyawa kepada kita lepas pada kita mati nanti. Tuan-tuan, dalam kandungan ibu kita, air yang menguatkan kita dalam kandungan ibu. Kita hidup dalam air. Tak ada air, pecah air ketuban, lepaslah kita. Hidup atas dunia ni oksigen yang Allah bagi dengan roh yang ada. Tak ada oksigen, tak ada roh ni, matilah kita. Tapi dalam kubur, dalam kubur bukan lagi oksigen, bukan lagi yang disebut dengan air, tapi dalam kubur zikir. Zikir menjadi nyawa kepada setiap di kalangan kita. Zikir jangan tinggal. Banyaklah kelebihan zikir sampai alim ulama kagang kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Al-Azkar Imam Nawawi itu para hadiskan baca, belajar
tiap-tiap di kalangan kita nak suruh hidup kita ni penuh dengan zikir. Diam kita diam fikir, cakap kita cakap zikir. Bila mulut kita keluar perkataan, semua zikir, semua zikir mengingati Allah. Bila kita diam, diam kita mengingatkan kita ke akhirat Allah. Dan yang akhir sekali, dalam ibadah ni apa dia? Tolong alihkan semua aset-aset yang kita ada di atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Saya ulang sekali lagi ya. Tolong alihkan sekarang semua aset-aset, harta benda yang kita ada ni, hantar ke akhirat sekarang sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan dah mati baru kita nak suruh orang hantar ke akhirat, menyesal kita. Harta yang ada ni jangan simpan di atas dunia. Harta ni kan kita cari untuk diri kita kan, cari untuk diri kita. Simpan untuk apa? Dia jawab, simpan untuk bekalan hari tua ustaz. Sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua ustaz, baru nak tua. Siapa yang ajar simpan untuk bekalan hari tua? KLSP ustaz sebut. KLSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Kita sebut jangan. Tolong bagi tahu pada KLSP. Orang Islam dia tak ajar simpan untuk hari tua. Simpan untuk ke syurga. Harta kan kita cari kan. Kalau kita simpan untuk hari tua, kita boleh gunalah. Waktu mana kita tua, tak guna juga. Ramai mana orang kita dah tua dah, duit berpuluh ribu, beratus ribu dalam akaun bank. Dia nak guna bila ni? Dia nak guna bila harta benda ni? Kalau dia tak hantar sekarang, dia akan menyesal. Dia dalam kubur nanti dia akan menyesal. Dia masuk dalam kubur, anak-anak dia berkelahi, berebut terhadap harta yang dimiliki ini sendiri. Selagi mana tak selesai, selagi mana itulah dia sengsara dalam kubur sekejap lagi. Supaya dia tak sengsara, dia mesti alihkan semua harta-harta dia. Dah tua dah, bukan kita boleh guna pun, kita tak boleh guna dah. Harta kita sebut, nak makan apa lagi dalam hidup kita? Nak makan daging tomahawk, tak boleh dah. Gigi dah tak ada dah, darah pun naik tinggi dah. Nak makan manis-manis, tak boleh dah, kencing manis. Nak makan shell out, kita dah ada go out, dia panggil makan. Benar apa lagi kita boleh makan hidup atas dunia ni sendiri? Waktu mana kita menjelang usia tua? Tak ada dah. Kerja kita sekarang tiap-tiap hari hantar ke akhirat. Macam mana hantar ke akhirat? Datang ke masjid, bagi tahu pada AJK masjid, saya kalau saya mati, rumah tu menjadi milik masjid. Isteri saya meninggal dunia, saya wakafkan untuk masjid. Dia sebut demikian. Saya meninggal dunia, saya wakafkan untuk masjid. Sebut demikian. Dan pesan anak-anak kita, jangan berebut. Rumah ni bukan milik kamu. Kamu ada rumah sendiri kan? Kamu ada rumah sendiri. Manakala rumah ni aku yang cari. Aku cari, aku nak bawa ke akhirat. Kita sebut ada anak-anak kita. Manakala kamu, bahagian kamu, ambil duit. Kita ambil bahagian. Bagilah bahagian tanah ke bahagian rumah, kereta ni, abah nak bawa ke akhirat Allah. Macam mana cara? Datang, bagi tahu pada JK masjid. Saya mati je, rumah tu, isteri saya mati je, saya dan isteri saya meninggal dunia, saya wakafkan untuk masjid. Kita mati masuk dalam kubur, berjumpa balik kereta tersebut, jumpa balik rumah kita, cantik lagi daripada itu. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak sebutnya berjumpa tak berjumpa pada diri kita. Ni cerdik, orang cerdik. Orang cerdik ni macam tu lah dalam hidup dia. Ni biarkan di atas bumi. Kadang-kadang simpan dah tua-tua dah, baru balik ke kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita tua, anak-anak pun tak tinggal dengan kita dah. Kemudian dah siap dia rumah besar, beli kereta besar pula dia. Tak puas hati lagi nak masuk rumah baru, rumah besar ni, kahwin isteri besar pula dia. Kahwin seminggu je masuk rumah, meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula petang-petang, isteri baru pula habis je dah kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni, kita sebut. Kalau dia lalu saja, dia round saja tak apa, dia horn tu sakit hati dia. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah dia rasa. Nak kejar balik ni, rugi je dalam hidup. Sekarang alihkan, hantar tiap-tiap hari, hantar bahagian kita ke akhirat Allah. Biar jadi orang cerdik dalam hidup. Ni perkara yang kedua sebelum kematian kita, Allah jadikan bulan Sya'ban. Dan yang ketiga,
sebelum kematian kita, Allah jadikan Ramadan. Ramadan menggenapkan 3 bulan. Untuk apa? Untuk membetulkan akhlak. Yang ketiga, betulkan akhlak. Sehingga kan bulan Ramadan, Allah pilih 3 program yang besar dalam bulan Ramadan. Yang pertama, perang Badar untuk mengukuhkan keyakinan. Yang kedua, Allah jadikan malam Lailatul Qadar untuk menjadikan ibadah kita sempurna kepada Allah. Yang ketiga, nuzulul Quran, penurunan Al-Quran untuk mencantikkan akhlak sebagai seorang mukmin. Kana khuluquhul Quran, pribadi kita mesti pribadi Al-Quran. Cantuman daripada 3 bulan ini, jadilah kita la'allakum tattaqun, aku jadikan kamu, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Lalu Allah jadikan syurga tu uiddat lil muttaqin, aku sediakan syurga itu bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Dimulakan dengan Isra' Mi'raj pada saat yang kita berada ini. Mudah-mudahan kita boleh fahamlah tentang Isra' Mi'raj ini, sehingga kan kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan malam yang baik ini. Saya mohon maaf saya bercakap panjang dengan tuan-tuan malam ni. 1.5 jam saya bercakap ni. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi berhenti setakat ni lah malam ni. Mudah-mudahan pertemuan yang kita jumpa pada malam yang baik ini, Allah jadikan semua di kalangan kita yang hadir ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berjanji sama-sama kita yang malam ni, agar bila kita meninggal dunia saja, kalau ada seorang saja yang datang malam ni terhumban ke dalam neraka Allah, kita semua pakat tarik mereka untuk masukkan mereka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan kehadiran ke majlis-majlis ilmu yang sebegini. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, suka saya nak sebut pada tuan-tuan sebagaimana disebut oleh imam tadilah. Saya bangunkan ma'had tahfiz di belakang saya, tuan-tuan. Ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz. Dah 14 tahun dah saya bangunkan ma'had tahfiz ni. Saya bantu anak-anak yatim, orang miskin. Saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan juga di Pahang, saya bangunkan juga di Kelantan, saya buat juga di Kuala Terengganu. Satu lagi saya bangunkan di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi itu di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu. Saya buat satu sekolah saya di situ. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Langkawi, tuan-tuan jangan makan ikan siakap je, jangan. Tapi datanglah ke sekolah saya. Saya jemput. Sekarang ni saya sedang buat masjid di sekolah saya tersebut. Termasuk masjid ni saya sedang nak siapkan atap di atas tu. Dan masjid tu 2 tingkat. Saya cadang untuk dimuatkan seramai lebih kurang 400 orang pelajar dan juga masyarakat kampung di situlah. InsyaAllah, mudah-mudahan demikian. Dalam usaha lagi untuk nak menyiapkan demikian. Tuan-tuan yang ada kelapangan rezeki, tuan-tuan bolehlah dapatkan beberapa buah kitab yang saya karang. Ada kitab yang saya karang. Kitab tu ada lebih kurang 34 buah kitab yang telah saya karang. Malam pertama di Barzah, saya cerita tentang persiapan sebelum kematian. Dan ni di antara kitab-kitab yang saya karang lah. Tapi kalau saya bantu juga di selatan Thailand. Di selatan Thailand tu anak-anak yatim, orang miskin tadi, yang bapa mereka ditembak mati. Asalnya pelajarnya 22 orang je. Sekarang ada 800 lebih pelajar. Saya dipahamkan demikian. Saya bantu mereka dengan cara saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Orang yang kena kencing manis teruk, dia kacau dengan saya kacau dengan madu, minyak zaitun dan habatus sauda, dibentuk dalam bentuk kapsul begitu. Buat makan. Alhamdulillah turun kadar gula dalam darah masing-masing. Kemudian ada yang dia tak boleh bangun, dia buat amalan. Alhamdulillah Allah bagi kelebihan dengan cara demikian. Tuan-tuan boleh dapatkan produk tersebutlah. Saya campur dengan susu kambing, madu dengan susu kambing. Saya jadikan produk demikian. Tuan-tuan, ini untuk dana sekolah saya lah. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh yang lain tu, tuan-tuan pakat-pakat ambil pamphlet. Ada pamphlet yang tersebar tu. Saya sedang mencari pewakaf-pewakaf yang nak taja anak-anak pelajar sekolah saya. Seorang-seorang tu kita tanggung. Anak-anak yatim tu sebanyak RM3,500 setahun bagi membiayai mereka tersebut. Adalah kadar-kadar tertentu yang ada ni. Tuan-tuan boleh je berhubung dengan pegawai-pegawai keuangan yang ada tersebut. Dan ada nombor akaun sekolah saya tersebut. Tuan-tuan ambil je pamphlet tu, tuan-tuan pergi ke mana-mana bank, berdiri je depan machine bank tu,
Semayang sunat istikharah dulu senang kita. Nak infak ke tak infak, nak derma tak derma. Mudah-mudahan sampailah pahala pada mak-mak kita, arwah ayah kita, arwah datuk nenek moyang kita yang kita niatkan sampai pada mereka tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.